Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 21 Jun 2022 kita teruskan pengajian kita dengan tafsir surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46, juzuk yang ke-26. Ayat yang kita akan baca iaitulah ayat 15 dan ayat 16. 15 dengan 16. Dalam ayat ini Allah Ta'ala telah berwasiat memberi pesanan khas kepada anak-anak agar berihsan, berbakti, buat baik, khidmat kepada dua ibu bapa. Dan Allah nyatakan kelebihan ibu yang begitu bersusah payah lebih daripada ayah. Ayah susah juga, tapi nak banding dengan mak, jauh lagi ibu lebih susah. Kemudian Allah nyatakan pahala orang yang buat baik pada dua ibu bapa, buat baik kepada keluarga, buat baik pada siapa saja, maka pahalanya akan disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita mula dengan bacaan ayat surah Al-Ahqaf ayat 15. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1106. 1106. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Balik kita kepada tafsir ayat. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Itu bahasa ayat Quran. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana.
Dan kami wajibkan. Wasiat di sini makna memperwajibkan, bukan benda sunat. Bukan benda ikut awak. Nak khidmat kepada ayah ke, tak nak khidmat, wajib khidmat. Dan kami wajibkan bagi manusia berbuat kebaikan kepada dua ibu bapa. Dua ibu bapa dia. Tengok nota di bawah. Mulai ayat ini sehingga ayat 19. Allah menerangkan kewajipan anak berbuat baik kepada ibu bapa serta taat menerima ajaran-ajaran baik yang diberi oleh mereka supaya mendapat balasan yang baik. Kalau tidak, mana kalau dia tak buat baik kepada ibu bapa, buruk padanya, na'uzubillah. Ayat ini dan ayat selepasnya menceritakan kepada kita tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa. Dan ada ayat lain pula tanggungjawab ibu bapa kepada anak-anak. Dia dua-dua tu ada tanggungjawab. Atas ke bawah, bawah ke atas. Hak ni kita panggil dari bawah ke atas. Mana anak kepada ibu bapa. Munasabatul ayah. Sebelum kita pergi pada tafsir, kita pergi ke munasabah. Munasabah ni maknanya ilmu susunan ayat ini. Cantik, indah, comel, lawa. Tatkala Allah Ta'ala menyebut, setelah Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang lepas, ayat 14, ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Aku beri syurga kepada mereka sebagai balasan kepada mereka beramal. Dengan sebab kamu beramal baik, menjadi orang jujur, Allah bagi anugerah kepada dia balasan syurga. Kita sudah bahas panjang tentang bukan bayaran. Ibadat kita ni bukan bayaran syurga. Ibadat kita ni menjadi sebab, tanda ketaatan yang melayakkan kita menerima rahmat Allah Azza wa Jalla untuk ke syurga. Maka disebutnya ayat ini wa wassaynal insan. Allah nak tunjuk pada kami, mu nak jadi ahli syurga, nak ikut di antara amal yang terbaik selepas daripada tauhid, iaitulah birrul walidain, berbakti kepada ibu bapa. Satu. Poin yang kedua, munasabah. Allah Ta'ala telah menyebut dalam ayat-ayat yang lepas tentang tauhid. Murnikan ibadah, jangan dicampur-campur, dan arahan supaya beristiqamah. Tetap pendirian. Maka dibawa pada ayat ini al-wasiyah bil walidaini, supaya berkhidmat kepada dua ibu bapa, sebagaimana terdapat banyak ayat-ayat yang kembar. Allah Ta'ala suruh sembah dia dan syukur kepada dua ibu bapa. Jadi banyak ayat Allah Ta'ala kembarkan di antara kewajipan bertaat kepada Allah, khidmat kepada ibu bapa. Dan ayat ini juga menjadi satu kayu ukur kepada keadaan manusia kita, anak-anak, dengan dua ibu bapa. Ada anak yang taat, ada anak yang tak taat. Ada anak yang khidmat, ada anak yang culas. Yang culas, mana culas tu mana jauh sangat duduk. Mari tengok ayah ni macam ayah sakit, mari tengok ayah mak di hospital macam pelawak biasa, kata orang. Pelawak biasa ni mari tengok kak, salam, tanya khabar, doakan balik. Anak dia pun lagu tu juga buat. Kita kata ada macam tu, tapi ada yang khidmat, masya-Allah, jazahumullahu khairah. Demikianlah halnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai bapa penyelamat ummah yang telah dilantik oleh Allah Azza wa Jalla, ada orang yang beriman, ada yang kufur. Di antara orang yang beriman pula ada yang kuat berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang jauh-jauh.
Dalam peperangan Badar contohnya, dalam peperangan Uhud, terserlah ada sahabat yang mengelilingi Nabi, tak pernah tinggal. Termasuklah seorang wanita Nusaibah binti Ka'ab, Umarah. Dia pergi sebagai jururawat, tapi bila tengok tak ada orang, dia yang pegang pedang. Allahu Akbar. Dalam peperangan Hunain ada yang lari, ada yang duduk dekat Nabi SAW tak pernah tinggal. Ada orang yang beriman, yang kuat beramal dengan sunnah Nabi SAW. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami orang yang membela sunnah. Semua amalan kita nak buat ikut sunnah Nabi SAW. Ada orang yang mereka-reka ibadat, tak ajak Nabi, tak pernah tengok pun dalam hadis apa yang Nabi baca lepas solat, apa yang Nabi buat dalam hidup. Dia kira sunnah tu apa orang buat, itulah sunnah. Kita kata tak, tafawud. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala gambarkan kepada kita tentang ada orang dengan ibu bapa, ada orang dengan Nabi SAW pun berbeza-beza. Baik, kita berdoa kepada Allah SWT dengan namanya yang maha indah, dengan sifatnya yang maha tinggi, supaya Allah Ta'ala jadikan kita ni pembela sunnah, pencinta sunnah dan beramal dengannya. Dan Allah Ta'ala jadikan kita ni anak yang berkhidmat pada dua ibu bapa ketika mereka masih hidup atau mereka telah mati. Amin ya rabbal alamin. Mari kita pergi kepada tafsir. Wa wassaynal insana biwalidaini ihsana. Ai wa amarnal insan. Kami perintahkan kepada manusia. Wa ahidna, kita sudah buat perjanjian bahawa seorang anak mesti berkhidmat, buat baik kepada ibu bapa. Demikianlah, bukan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi semua umat telah diwasiatkan supaya khidmat kepada ibu bapa, tidak ada kecuali. Ayat ini Allah kata biwalidaihi, khidmat pada dua ibu bapa, sama label. Tapi dalam perbincangan seterusnya dilebihkan ibu, disebut khas ibu. Hamalathu ummuhu kurha. Tulis. Kenapa ibu lebih tinggi darjat daripada ayah, nak banding dengan dua tu, tapi dua-dua tu tinggi darjat. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung susah payah. Allahu Akbar. Hamalathu ummuhu fi batniha. Mak kandung anak dalam perut, dalam rahim dia, bukan senang. Banyak masyakkah, banyak susah. Mula-mula mengandung, mula mabuk, tak lalu makan. Tak boleh nak makan dah, mutah pagi-pagi, morning sickness dia panggil. Pagi cak mutah, wek. Tak. Allahu Akbar. Kadang-kadang hak tak tahan je. Dia nak makan hak pelik-pelik tu. Ni ada orang cerita dulu nak makan bucu atak. Atak zaman dulu, atak patah tu. Nak hak tu, suruh pergi patah hak tu nak makan. Tu laki dia terkerah, enak juga. Dia kemas sikit tahu, bukan makan ni. Hak berat lagi tak boleh bang untuk lelaki. Hak ni nyaya ni. Dah lah pening, orang nak pergi gosok toilet. Busuk. Macam-macam lah. Kemudian bila anak dah besar, mak pula berat bawa. Allahu Akbar. Ngongek jalan macam penguin kata orang. Dekat dengan anak beranak tu. Mana? Yang ketiga, wa wada'athu kurha. Allahu Akbar. Dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah. Allahu Akbar. Menanggung susah payah. Wa tad'u mauludaha bi alamin syadidatin. Dia telah melahirkan anaknya dengan susah payah, masyaqqah wa masyaqqatin azimatin. Susah sangat-sangat. Yang menyebabkan ibu lepas pada beranak tu, masa nak beranak tu, masa malah dah beranak. Tapi Allah Ta'ala buat manusia ni mudah lupa mujurnya di. Lagu mana makcik kita tu, mudah lupa. Allah Akbar. Lepas beranak dia tengok baby dia keluar pagi, terlupa dah hak sakit sana. Alhamdulillah.
Kalau tidak pakai tak ada manusia dah atas dunia ni. Beranak seorang, sakit tak mau. Mudah lupa. Allah kata mula tuan guru ni, tak ada 40 hari. Hehehe pula dah dia kata. Mana boleh lagi dekat pula dah. Pasal tu lah orang tua dulu dia buat berpantang. Nah, berpantang ni orang dalam patennya comom kau tu, comom kau ni supaya suami tak mari dekat. Mari dekat agak jadi kerja lain pula dia tu. Allahu Akbar. Ana waktu mesyuarat dalam panel syariah di hospital, doktor yang jaga, yang bagi taklimat, dia kata bukan senang. Yang kita bimbangnya, dia kata sebab itulah orang tua dia kata bila orang nak bersalin ni macam dia panggil nyawa di hujung rambut. Seolah macam tu. Sebab dia kadang-kadang dia berlaku pendarahan. Maknanya bila dia keluar anak tu rahim dia tak ada tutup, tepak tu keluar darah. Ini doktor ada. Bila keluar darah tu kak, kalau tak berhenti darah tu kak, jawab dia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab itulah kita kata bukan mudah nak beranak ni. Kalau kita ingat hak ni, sayanglah kita ke mak ayah kita. Sayang kita ke mak kita. Allahu Akbar. Kemudian tengok yang ketiga. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Sedang tempoh mengandungnya beserta dengan tempoh menceraikan susunya. Tengok ni, ini fiqh. Fiqh Allah Ta'ala sebut secara isyarat. Tapi isyarat ayat ini besar, ahli-ahli sains kena kaji. Dia kata mak dia mengandung dengan tempoh menyusu anak selama mana? Ialah dalam masa 30 bulan. 30 bulan. Muddatu hamlil janin, daripada mengandung sampai ke lepas susu 30 bulan. 30 bulan ni maknanya 2 tahun setengah. Setahun 24 bulan ke? Jadi dia balagha asyuddahu 30 bulan. 2 tahun mengandung 24. Capunnya itu dia panggil. Sebab itulah ulama fiqh mengambil istimbak daripada ayat ini bahawa sekurang-kurang muddatul hamli, tempoh mengandung yang paling kurang minimal 6 bulan. Orang mengandung 6 bulan boleh hidup. Betul? Boleh hidup. Manakala keluar anak 6 bulan boleh hidup. Salah seorang daripada anak kita sendiri dikeluarkan umur 6 bulan. Alhamdulillah hidup sampai lah ni. Tapi kalau bawah pada tu mungkin tak cukup. Dia panggil tak matang. Itu pun dia panggil pramatang. Kena stok dalam bekas tu, duduk bawah lapu tu. Berapa lama situ. Allahu Akbar. Itulah hidup manusia. Baik. Kita tak boleh nak tafsir banyak sini. Sebab cerita dia panggil, bahasa Arab kata zu syujun. Bila kita cakap terkait beberapa banyak benda yang menyentuh perasaan. Baiklah. Jadi tempoh dia mengandung, tempoh dia melepaskan susu selama 30 bulan. Jadi kata di ulama aqallu muddatil hamli 6 bulan paling minima mengandung. Sebab dalam ayat lain Tuhan bagi tahu tempoh bagi susu pula berapa? 2 tahun. Dalam ayat lain Tuhan kata tempoh anak tu kena menyusu dengan mak dia 2 tahun. Mana 2 tahun? 30 bulan tolak 2 tahun, dan 6 bulan lagi tempoh untuk mengandung. Baik. Hatta idza balagha ashuddah, setelah ia besar, anak tu besar sampai ke peringkat dewasa yang sempurna kekuatannya. Berapa umur kita balagha asyuddahu ni, berapa umur? Tengok ni, panjang pula bahas ulama sini. Ai hatta idza balagal waladu, apabila anak tu sudah membesar, kuat dah dia punya body dia, akal pemikiran dia pun baik dah, maka itu nama dia sinnus syabab. Nama dia umur, dia sudah jadi daripada kanak-kanak, remaja, sudah naik taraf pemuda dah dia.
orang muda, syabab. Jadi di sini para ulama tafsir ada banyak pandangan tentang balagha asyuddahu. Anak yang sudah besar itu sudah kuat tu bila? Tulis. Yang pertama, al-muradu ihtilam, bila dia dah bermimpi. Mungkin umur 14, umur 15 dah bermimpi, itu sudah dikira budak tu besar, remaja dah, muda dah dia. Yang kedua, ada yang mengatakan umur 18 tahun. Semua kata-kata ini ada di kalangan ulama tafsir, di kalangan salaf ada. Ada juga yang mengatakan umur dia 33 tahun. Ada kata 36 tahun. Ada yang mengatakan, yang buat analisa, dia kata payah kita nak tetapkan umur, bahawa dia itu sudah nampak besar, body dia pun tegak, akal dia nampak cerdik. Manakala kita bagi duit tu dia pandai menguruskan. Cerdik lah orang panggil, tidak kata bagi duit hari ni petang habis. Habis. Mana aku beri duit 2,000 tadi, mau pergi tak mana? Saya pergi simpan, buka account di bank, di tabung haji contohnya. Seorang lagi pula, mau gimana? Ni, keluar handphone baru dalam poket. Mak dia kata cerdik molek. Jadi nampak kecerdikan. Mana akal dia. Maka, jadi maknanya sekitar umur itulah umur dia tu. Daripada belasan tahun sampai ke bawah 40. Ada yang mengatakan di antara 18 sehingga 40 tahun. Itu dia panggil balagha asyuddahu. Jadi alhamdulillah, kemudian Allah Ta'ala sebut khas. Panjang lagi perbahasan kita, berasa tak nak masuk dah. Wa balagha arba'ina sanah. Maknanya sebelum 40, kepada belah-belah tu dia panggil balagha sinul asyad. Maknanya nama pemuda, orang muda dia panggil. Dan apabila dia sampai umur 40 tahun, balagha arba'ina sanah, bila orang ni sudah nama umur dia 40, maka ketika itu patutnya matang sudah, sempurnalah kekuatan dia, sempurnalah akal dia, dan Allah Ta'ala pun letakkan hujah yang kuat ke atas kepala dia. 40 tahun buat apa? Mau pergi belajar, pergi menimba ilmu, pergi mencari pengalaman, mencari rezeki, mencari pasangan. Maknanya umur 40 ni dia panggil satu tempoh separuh umur. Duduk di situ. Jadi kata di biqa'i wa balagha arba'in, bila sampai umur 40, fajtama'a asyuddahu, terkumpullah dia punya kematangan dan kekuatan. Habislah, orang tak panggil muda dah. Bila lepas pada umur 40 tu dia panggil tu muda, dia dipanggil orang yang matang. Tak jadi tua lagi. Tapi kita panggil orang muda lah kan. Nak kata kanak-kanak tidak dah. Tapi kalau umur 40 tak matang lagi, orang itu ada masalah lain tu. Jadi bila sampai umur 40, dia pun mikirlah. Dia pun berdoa. Dia doa apa ni? Kita umur 40 dah ni. Kita ni semua ni orang hak tua-tua ni. Umur 40 belakang dah. Ada seorang pakcik tu. Kata pakcik berapa umur? 40 lebih. 40 lebih dia. Kata lebih berapa? Lebih 35 tahun. Allah kata bolehnya kacak lagu ni. Kau lalu umur 75 selesai masalah tak. Dia kata umur dia 40. Lebih sikit lah, lebih lah dia kata 40. Kata hal lebih tu. Dia kata tak banyak, lebih 35 tahun. Mengira pula kita 40 campur 35, 75 umur dia. Dia panggil ni ayat. Jadi kita sendiri pun lah ni lebih dah 40 tahun. Lebih sikit lah, banyak belah tahun begitu ya. Bila sampai umur 40, umur matang, umur yang cerdik, umur yang boleh buat keputusan, dia berdoa. Dia kata apa? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Allahu Akbar. Ya Allah, dan yang sempurna dan sampai ke peringkat umur 40 tahun, berdoalah ia dengan berkata, wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya dan Engkau kurniakan kepada ibu bapaku. Mak ayah kita lah Allah Ta'ala kurniakan dia nikmat
Rezeki lahirnya kita. Ada orang dapat anak dengan mudah. Kata orang budak-budak menikah zaman lalu ni dia panggil belum bersedia tu dah mengandung. Maknanya dia menikah tengah sambil duk belajar. Dia duk cadangkan habis ngaji lah dulu. Baru boleh anak. Tak ada apa-apa. Nah, lepas mengandung, lepas menikah bulan ni, bulan depan lain macam. Sudah kemabukkan dia. Ada orang Masya Allah bertahu-tahu tak boleh anak. Ada orang ada duit, dia punya proses. Ni kita dapat pengalaman sungguh daripada sahabat saya. Dia nak anak. Dia punya proses daripada ambil air mani, pergi cek di makmal di hospital, nak daripada sperma dia tu banyak-banyak tu hak mana hak jadi, hak boleh subur, boleh jadi orang. Air mani dia bukan benda lain. Proses dia lebih daripada RM60,000. Nak boleh kan anak. Orang lain tak ada bunyi apa. Tak ada ringgit-ringgit pakai bismillah tahu apa ni. Allah majannibna syaitan juga. Bulan ni bulan depan mabuk. Nak kata apa? Lepas beranak tak ada 2 tahun menyusu, mabuk pula. Rezeki. Jadi Allah Taala kata, aku beri rezeki padamu, beri rezeki nikmat kepada dua ibu bapamu. Di antara nikmat ibu bapa kita kepada kita iaitulah wujudnya kita. Alhamdulillah. Jazahumullahu khairah. Jazahumullahu khairah. Allah Taala balas kebaikan sebanyak-banyaknya kepada dua ibu bapa kita. Allahu akbar. Apalagi dia doa. Dia kata, ya Allah berilah rezeki ilham kepada aku. Berilah taufik pada aku supaya aku syukur nikmat yang kau beri kepada aku. Sekarang ni sudah sampai umur 40 tahun, sudah matang, sudah berfikir, sudah ada keluarga, sudah ada keuangan, sudah ada kudrat dan kemampuan. Wa ala walidayya, dan engkau dah beri sebelum pada aku ni, dua ibu bapa aku telah engkau beri nikmat yang banyak. Kita kata alhamdulillah. Ada orang yang Tuhan bagi nikmat banyak, luas. Ibu bapa dia kaya. Kita ni atas nasib. Ada orang lahir di atas rumah ibu bapaknya ibu bapaknya miskin. Dia pun miskin lah dia, tapi happy. Ada orang lahir di atas rumah orang kaya. Allah irham bapak kita ni, ayah kita rahimahullah, selalu sebut, dia kata, aku dulu lahir di atas jerih payah mak ayah. Kamu ni lahir di atas rumah yang penuh, seolah-olah macam tikus jatuh atas genak beras, kata orang. Tikus jatuh atas guni beras. Maknanya rezeki itu banyak. Itulah suasana keadaan. Tapi masing-masing ada peranan. Yang penting pelajar-pelajar, para jemaah yang sudah umur 40 tahun ni, berdoalah. Sentiasa doa ni. Tulis doa setelah menjelang 40 tahun. Ingat doa ni. Berapa doa dah kita? Yang pertama dia kata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Suruh kita jadi manusia bersyukur, jangan kufur. Dan juga nikmat yang telah Engkau kurniakan buat ibu bapa aku kena syukur. Kita lahir daripada ibu bapa yang baik, ibu bapa yang soleh, ibu bapa yang pengasih sayang, ibu bapa yang telah membanting tulang mencari rezeki untuk membesarkan kita. Jazahumullahu khairah. Dan doa lagi, wa an a'mala salihan tardah. Ini doa yang seterusnya. Dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai ya Rabbal Alamin. Kita minta Allah Ta'ala jadikan kita setelah umur matang ini, cukuplah lara, cukuplah leka, cukuplah orang panggil yoya, kata orang, pusing sana sini. Cukup umur 40 tahun sudah habis tempoh untuk bergalak. Orang Kelantan, orang tua-tua kampung kata cukup dah masa nak mengah, dia panggil mengah. Mengah ni mana menggatal lah, tak ada masa dah. Orang 40 tahun dia matang dah, orang tak main dia benda-benda karu. Jadi kita doa minta Allah Taala berikan kepada kita amalan yang Allah redha. Ikut Quran, ikut sunnah dengan ikhlasnya, itu dia panggil amalan yang redha. Ai wa alhiqni wa waffiqni, berilah ilhamkan kepada aku, beri taufik kepada aku supaya aku dapat melakukan amal yang soleh yang Allah Ta'ala redha, wa taqabbaluhu minni,
dan engkau terimalah daripadaku. Mana kalau kita buat amal Tuhan tak terima, rugi kita. Jadi kita buat amal, Allah Ta'ala kabulkan. Habis sekarang ni dari sesar kita dari bawah ke atas. Sekarang ni doa kita dari atas ke bawah. Sebagaimana ibu bapa mengharapkan kita jadi orang baik, dan kita juga telah berusaha menjadi orang baik, sekarang ni kita pula mengharapkan ada zuriat yang akan menyambung kehidupan lepas pada kita tua, memberi khidmat kepada kita, dan berdoa kepada kita setelah kita tiada. Maka kita teruskan berdoa. Yang keempat, yang ketiga, syukur, beramal soleh. Yang ketiga, wa aslih li fi zurriyati, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Allahu Akbar. Ay wa aslih li nasli, perbaikkanlah, perelokkanlah keturunanku. Wa aqibi, anak cucu yang akan menyambung keturunanku nanti. Bi antahdiyahum lil iman, engkau hidayahkanlah kepada anak cucuku iman dan amal soleh, dan perbaikilah keadaan mereka sekiranya ada di kalangan mereka yang tersasar, terlepas pandang, cabut pelunggu, orang tua kata, kembalikan mereka ke jalan yang redha ya rabbal alamin. Ini doa. Dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salasu da'awatin mustajabatun la syakka bihinna. 3 doa yang mustajab, tidak ada ragu lagi. Yang pertama, da'watul walid, doa ayah. Doa termasuklah doa ibu. Ini doa mustajab. Pasal itulah kita kena doa, tengok. Wa aslih li fi zurriyati, elokkanlah zuriatku, perbaikkan mereka. Yang kedua, wa da'watul musafir, doa orang yang musafir. Orang musafir kena banyak doa. Doa atas kapal terbaik doa. Doa atas kapal terbaik lagi tinggi darjat, kuat doa. Jangan duk sibuk dengan jamu makan. Orang makan bui, tapi doa tu kena ada. Yang ketiga, wa da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Jangan main-main. Doa orang zalimi, orang yang kena zalim, ini doa ini mustajab. Tuan-tuan tanda hadis ini akhrajahu Abu Daud wal lafzu lahu wa Tirmizi wa sahahahu jam'un minal muhaqqiqin. Hadis ini sahih. Alhamdulillah. Ini situ. Dan juga doa hadis yang masyhur, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min salasatin. Apabila manusia mana Adam itu mati, maka terputuslah daripadanya segala amalan sendiri yang tak nak. Nak buat macam mana? Dia sudah mati. Kecuali 3 perkara amalan yang atas dunia dulu berterusan. Illa min sadaqatin jariyah. Yang pertama sedekah wakaf yang dia buat. Kita buat masjid, buat pondok, buat surau, buat apa saja, sedekah itu berjalan. Au ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang kita ajar kepada orang. Kita ajar orang Quran, ajar orang semaya, ajar orang buat benda baik, semua itu baik belaka. Au waladin salihin yad'u lahu, ataupun dia tinggal anak-anak yang baik yang sentiasa berdoa kepada dia, maka ini manusia yang bahagia. Hadis ini rawahu Muslim. Maka kata Imam Ibn Jarir At-Tabari kata apa? Wa aslih li fi zurriyati, ya Allah perbaikkan zuriatku. Ai wa aslih li umuri fi zurriyati. Dengar ni. Doa ni kita boleh doa 2 dimensi. Wa aslih li, perbaikkan untuk aku segala urusan dalam menguruskan zuriat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Maknanya ayah tu kena jadi baik, mak kena jadi baik, didik anak-anak jadi baik. Kita kena jaga betul-betul, bagi dia pendidikan agama, bagi dia pendidikan yang bagi dia kasih sayang, bagi dia mengaji betul-betul, biar dia belajar sampai pandai, bagi keperluan-keperluan hidup dia yang sesuai dengan umur dia, jangan lebih. Sekarang ni kita nampak kasih sayang lebih daripada
daripada akal pemikiran. Anak nak gapo bui belaka. Budak kecil duk main gadget tangan 24 jam. Ni mak sayang ke anak ke mak nak mati anak ni. Jadi bila kita nak Allah Ta'ala baikkan kita dapat menguruskan anak dengan baik, dan engkau jadikan jugalah anak cucu aku tu beriman, mengikut keredaan engkau, beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sebab anak ni baik, secara automatik mereka akan berkhidmat pada dua ibu bapa. Ingat boleh. Tak payah cakap banyak kata orang. Kecek banyak pun tak guna. Kalau anak tu sudah soleh, maka ciri-ciri anak soleh dia akan khidmat pada dua ibu bapa dia. Tapi kalau anak tak soleh, tak hidup cakap banyak. Tak jadi apa kata orang. Baik, kita pergi kepada doa yang keempat. Inni tubtu ilaik. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu ya Allah. Inni tubtu ilaika min dzunubis sabiqah. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu daripada dosa-dosa yang lepas. Waktu aku muda dulu, dia panggil zaman lara. Jangan kata zaman jahiliyah. Jangan disebutkan kita kepada zaman yang buruk, yang orang boleh bayangkan segala benda yang tak baik. Jangan kata, saya dulu jahiliyah. Jahiliyah. Jahiliyah ni kak, semua benda ada lah. Jadi kita kata zaman saya lara dulu. Zaman muda dulu. Zaman, ya macam-macam lah zaman tu. Dia orang pun nampak, dia ni apa dia tak semaya ke? Semaya celah-celuk ke? Begitu. Tapi kalau kata zaman jahiliyah, dahsyat. Batullah secara peribadi, kalau orang mari kata dia zaman jahiliyah dulu, saya akan tanya dia, Tuan dulu jahiliyah? Tuan pernah ke tidak bertemu dengan mendiang Abu Jahal, ketua jahiliyah? Dia kata tak. Kata kalau tidak, tak salah sebut jahiliyah. Kita kata saya dulu lara, leka, zaman muda, begitu sekat tu ya. Jangan duduk sebut jahiliyah. Maknanya kita minta Allah Ta'ala hapuskan, terima taubat kita daripada dosa-dosa yang lepas. Wa raja'tu ila ta'atika. Sekarang ni aku nak kembali taat padamu ya Rabbal Alamin, kembali taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu doa kita yang keempat. Yang kelima, wa inni minal muslimin. Dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh, akur kepada undang-undang Islam. Ini ada hari ni orang Islam tapi tidak akur kepada undang-undang Islam, tak akur. Jadi kita nak doa kita yang kelima, wa inni minal muslimin. Allah jadikan kita ni di kalangan orang Islam, orang yang taat, yang patuh, yang akur kepada keputusan Allah Azza wa Jalla. Nak dengar cerita sikit boleh? Dia panggil ada kisah. Ulama tafsir ni berbeza pandangan tentang cerita asal ayat. Ayat ini umum kepada semua anak-anak, tapi cerita asal ayatnya menarik juga. Kata di ulama tafsir kata, di antaranya As-Sam'ani, Ar-Ras'ani, ramailah yang menukil pandangan ini. Dia kata ramai jumhurul mufassirin mengatakan bahawa cerita asal ayat ini turun kepada Sayyidina Abu Bakar. Lamma balagha Abu Bakar 40 sanah. Jadi Abu Bakar tu dia berdoa kepada Allah SWT. Dia berdoa kepada Allah Ta'ala dengan ayat yang kita baca tadi. Bila dia berdoa, fa aslama, dia masuk Islam. Wa aslama walidahu wa auladahu. Jadi lepas pada itu Islamlah mak ayah dia dan anak-anak cucu dia Islam. Itu salah satu daripada kisah lah turun pada Sayyidina Abu Bakar. Tapi yang pentingnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi ada kata Abu Bakar ni bila dia berdoa, dia umur 40 dia masuk Islam. Dia Islam, lepas tu bila siapa umur 40, keluarga dia masuk Islam. Mana awal-awal ada lagi. Wallahu alam, pada peringkat awalnya ada anak-anak dia yang belum ikut dia, mak ayah dia. Baiklah. Ini dalam tafsir Ar-Ras'ani kata qala jumhurul mufassirin lamma balagha Abu Bakar 40 sana da'a Allah Ta'ala.
Bila umur dia sampai 40, dia pun berdoa dengan doa ini. Allah Ta'ala pun perkenan. Bukan perkenan selalu kun payakun, lama juga tu. Lambat juga ayah dia nak masuk Islam. Tapi alhamdulillah, mereka itu Islam akhirnya. Kita pun berdoa lah. Habis, mungkin ada di kalangan pelajar kita ni baru umur 30. Tak boleh doa ke? Doa je. Doa kan. Kita jumpa awal ayat ni, kita doa awal. Boleh. Allahu Akbar. Bahagialah manusia yang telah diberi hidayah taufik oleh Allah untuk berdoa kepadanya dan diri sendiri dan juga keluarga. Baik, kita pergi kepada ayat 16. Orang yang baik, khidmat ibu bapa, doa minta hidayah, minta petunjuk, minta kebaikan ini, Allah kata apa? Ulaika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu. Mereka yang bersifat dengan sifat-sifat yang terpuji seperti itu, ialah orang-orang yang kami terima dari mereka akan amalnya yang baik. Allahu Akbar. Orang yang baik-baik, orang yang jujur, Allah Ta'ala akan terima amal dia, diberi balasan, diberi pahala, diberi pahala untuk dia mendapat kebaikan di dunia dan dapat kebaikan dunia dan akhirat. Ahsana ma amilu ay al-a'malus salihah, amalan-amalan soleh yang mereka lakukan di dunia dulu. Apa dia amal soleh? Semua benda lah. Kan? Di antaranya dalam ayat ini kan, amal soleh kan, buat baik pada ibu bapa lah. Muka tajuk kita. Jadi anak-anak ni kalau dia soleh setara mana pun, solatnya kuat sampai lekuk dai-dai kata orang, sedekahnya banyak tapi dengan ibu bapa tak jadi, belum sempurna. Tak usah cakap besar. Yang pertama Tuhan kata apa? Aku terima amalan. Yang kedua, wa natajawazu an sayyiatihim, dan kami ampunkan kesalahan-kesalahan mereka. Dua, Allah Ta'ala maafkan kesalahan kita yang lalu. Dengan kita bertaubat, kita jadi orang baik, maka Allah Ta'ala maafkan kita. Alhamdulillah, Allah Ta'ala maafkan kita. Allah Ta'ala terima taubat kita. Dan fi ashabil jannah, yang ketiga, mereka akan dimasukkan ke dalam kumpulan ahli syurga. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami dari kalangan orang ini, orang yang khidmat kepada ibu bapa, orang yang sentiasa berdoa, orang yang cakna kepada keluarga, orang yang layak untuk menjadi ahli syurga ya Rabbal Alamin. Akhir sekali Allah kata apa? Wa'das sidqil ladzi kanu yu'adun, sebagai memenuhi janji yang benar. Allah Ta'ala kalau dia berjanji, orang soleh, orang baik nak pergi syurga, Allah akan bagi. Kita kalau kita nak syurga, jadi orang baik dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Sebagai memenuhi janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka oleh Allah Azza wa Jalla. Ai wa'adallahu ahlal iman, Allah Ta'ala janjikan orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala nak terima kebaikan mereka, Allah akan maafkan kesalahan mereka. Inilah janji benar, janji Allah yang tidak memungkiri janji selama-sama. Allah Ta'ala ni mana ada mungkir janji? Yang ada mungkir janji ni buat kita janji sama kita, mungkir janji, dan kita perjanjian kita dengan Allah juga kita mungkir janji. Maka kita mengatakan inilah satu perbuatan yang cukup buruk bagi pada kita, pada jemaah sekalian, inilah perbuatan yang cukup tidak baik. Allahul Musta'an. Baik, sekarang ni kita nak pergi ke mana? Nak pergi ke ayat kita ni. Baiklah para pelajar sekalian, kita berpindah pula kepada al-fawaid, beberapa faedah yang dapat kita ambil daripada ayat kita ini insya-Allah.
Inilah dia panggil kelebihan berkhidmat kepada ibu bapa. Kita kata alhamdulillah. Jadilah orang baik, insya-Allah anak-anak kita pula akan jadi orang baik sebagaimana yang kita harapkan. Jadi kalau kita tak baik dengan ibu bapa, lepas tu kita nak suruh anak kita baik dengan kita, agak janggal kata orang. Pelik. Mu tak baik, mu nak jadi orang baik. Baik, kita pergi kepada faedah yang pertama. Ayat ni panjang, kita pasal kena pecah-pecah. Yang pertama kita ambil wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan. Berarti setakat tu je. Allah kata aku pesan kepada kamu supaya buat baik pada ibu bapa. Itu dia panggil wasiat yang pertama. Buat baik pada ibu bapa. Dalam ayat ini para pelajar tulis haza min lutfihi ta'ala bi ibadi. Di antara kasih sayang lemah lembutnya Allah Ta'ala dengan hamba-hamba dia bagi wasiat pesanan khas kepada anak-anak supaya melakukan kebaikan kepada dua ibu bapa. Dengan perkataannya, dengan ucapannya, dengan harta bendanya, dan dengan kasih sayangnya. Kadang-kadang orang ni, mak ayah dia kaya dah. Dia nak perhatian anak-anak, nak kasih sayang. Allah. Ada kalanya anak ayah dia miskin, dia nak dua-dua, nak duit, nak belanja. Itu dia panggil ayat Allah Ta'ala bagi wasiat kepada kita supaya apa? Supaya buat baik kepada ibu bapa. Ini adalah merupakan riayah khasah, penjagaan khas daripada Allah Azza wa Jalla kepada kita manusia supaya mengambil sikap yang demikian. Kemudian Allah Ta'ala tunjuk kita ni perlu mura'ah mengambil kira kepentingan ila mura'atil walidain. Kita ni perlu pada kasih sayang dua ibu bapa pula sampai kepada umur 40. Maknanya bawah pada 40 tu masih lagi orang muda. Mak ayah kena ambil cakna. Ambil cakna. Jangan kata anak aku besar dah, biar ke dia. Tak. Kena tanya khabar sama. Jadi anak tu masih lagi bahkan setengah pengkaji mengatakan la yazalur rajul tiflan. Seorang laki-laki itu masih dianggap kanak-kanak selagi mak dia ada. Kalau mak dia mati baru dia jadi orang tua. Dengan mak dia lah, dia orang tua dengan orang lain. Tapi dia tidak tua dengan mak dia. Allahu Akbar. Sebab itulah kadang-kadang mak ni bila dia tengok anak dia besar mana pun, dia tak peduli anak dia juga. Maknanya kita kena beri masa kepada anak-anak. Kan? Kita beri masa sampai peringkat, Allah Ta'ala sebut sini sampai peringkat 40 tahun. Itu alik kita, alik ayah pula. Baik. Yang kedua, bila sampai kepada umur ni, umur apa ni? Umur 40 tahun ni, dan ambil juzuk ayat. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Dalam doa kita tu, tanda lah pencatat tu nampak. Ambil sini ya. Ambil doa dia. Qala rabbi auzi'ni an ashkura. Beri pada aku ni aku syukur bila umur dia cukup 40 tahun, maka dia doa. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala perintahkan kepada ihsan dua ibu bapa ni ketika ada, ketika tak ada. Ketika dia ada, ketika dia tidak ada. Sebab dalam hadis yang kita baca tadi, apabila matinya anak Adam, terputus amalan sendiri kecuali 3, di antara salah satunya doa anak yang soleh. Maknanya Allah ajar kepada kita khidmat kepada ibu bapa ketika dia hidup, selepas dia mati. Itu dia panggil ketika dia ada dan ketika tak ada. Bila kata ayah mati kat, relate aku. Tak ada apa dah, beres dah, orang tua tak ada dah. Lah. Jadi Allah Ta'ala beri kepada kita zuriat untuk memanjangkan hayat, pahala kita tu bergerak.
Tulis sikit. Allah anugerahkan kepada kita zuriat supaya dipanjangkan tempoh untuk meraih pahala walaupun kita sudah berada di alam barzakh, alam kubur. Ini pentingnya ada anak cucu ni. Sebab itulah setengah orang dia tak ada anak, tapi dia ada ilmu yang dia tinggalkan. Alhamdulillah, walaupun tak ada anak, orang yang baca kitab dia rahimahullah, 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 berdoa. Macam Imam Nawawi contohnya. Mati tak ada anak, tapi dia ada kitab. Kitab itulah anak dia. Ramai lagi. Sebuah buku yang ditulis Syekh Abdul Fattah. Ustaz-ustaz kita beli buku ni. Tajuk dia Al-Ulama'ul Uzzab. Ulama-ulama yang tak sempat kahwin, tak ada nak kahwin. Duk sibuk ke ilmu sampai tak ada nak kahwin, mati. Ada senarai nama ulama ni. Masya-Allah. Ni kita budak-budak ni cakap nak bini. Tak ada apa-apa lagi bini. Maka doa kita itulah penyambung kepada hayat orang tua. Kerana itu ahli motivasi kata, manusia yang bahagia, dia mati, kebaikan dia tak mati. Itu manusia bahagia. Manusia celaka, dia mati, keburukan tak mati. Na'udzubillah. Ini manusia celaka dia panggil. Baik. Yang kedua dalam ayat ini, dalam ayat wabalagh arba'in ini, faedah dia lagi, para pelajar kena tanda, iaitulah bila orang sampai umur 40, dia eloknya dia panggil yujaddidu taubah. Perbaharui taubat dia, perbaharui cita-cita dia dengan Allah Azza wa Jalla untuk jadi orang baik. Banyak buku-buku yang ditulis Jaddid Hayatak. Buku ni ada terjemahan. Nama dia Jaddid Hayatak, perbaharui gaya hidup kamu setelah sampai umur 40 tahun. Umur 40 tahun kita kena perbaharui gaya hidup kita. Bolehlah duk lara lagi nya. Cukup dah. Mari kita pergi masjid. Mari kita pergi surau. Mari kita jadi orang baik, jadi orang jujur. Sebab apa? Sebab kita sudah sampai umur 40 tahun. Di antara 40 ni sampai 60. Bila sampai 60, Allah Ta'ala bagi satu amaran daripada Nabi SAW. Nabi kata, a'zarallahu mra'an iza balagha 60 sanah. Allah Ta'ala akan angkat keuzuran daripada orang yang sudah sampai umur 60 tahun. Mana umur 60 masih lagi lara, leka, orang ni berat dia punya hukuman dia. Sebab tempoh yang diberi cukup. 60 tak reti lagi. Berat. Kita berpindah kepada wasiat yang ketiga, faedah yang ketiga. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Mak dia mengandung susah, beranak pun susah. Maka di sinilah timbul menunjukkan bahawa hak ibu lebih besar untuk kita jaga daripada hak bapa. Dua-dua tu hak, tapi ibu lebih berat, lebih besar lagi. Sebab apa? Masyakkah dia lebih berat. Masyakkah ayah ni susah masa nak proses nak buat anak tu. Lepas pada tu susah pergi cari rezeki. Tapi ibu daripada mula mengandung sampai beranak, lepas beranak nak besar anak ni, mak juga jaga. Kita ada anak ni tahu cerita. Anak nak menyusu tengah malam, pak tak bangun. Mak dia agak pukul 2 pagi bangun. Pukul 3 bangun pula, bagi pek, sudah bagi pek tidur. Bangun pula. Berok pula dah pukul 1:30 tengah malam. Pak dia kata, alah lagi. Pergi salin tu busuk ni, esok nak kerja ni. Marah pula dia, bukan dia tolong bangun salin. Lah mana. Jadi kerana itulah di sini Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, ayat yang kita baca keseluruhan ni, tulis pelajar. Zakara ta'ala al-um fi thalathati maratib. Allah Ta'ala sebut 3 kali hak mak dalam ayat ini. Ayat ni. Dalam ayat Quran. Dia kata yang pertama, tengok. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Mu kena baik pada 2 ibu bapa, termasuk ibu. Yang kedua, wa hamluhu, mak mengandung.
Yang ketiga, wa fisaluhu, mak melepas susu. Maknanya 3 peringkat. Kita kena khidmat pada ibu bapa. Allah Ta'ala sebut sekali ya ayah. Kerana itu dalam hadis Nabi SAW. Bila orang mari tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, man abar? Siapakah orang yang patut aku khidmat, berbakti? Qala ummuk. Sekali. Tanya yang kedua, Nabi kata ummuka. Tanya yang ketiga, ummuka, makmum. Tanya yang keempat, barulah Nabi kata summa abak, ayahmu. Jadi ayah tu boleh yang keempat. Jadi hadis ni rawahu Abu Daud wa Tirmizi daripada hadis Muawiyah bin Haidah. Dalam riwayat Abu Daud kata, ya Rasulullah, man abaru? Qala ummak, summa ummak, summa ummak, summa abak. Maknanya 3 kali Nabi kita beri pada mak, sekali dia beri kepada ayah. Allahu Akbar. Ada lagi hadis lain, banyak lagi hadis. Dalam Bukhari, Muslim ada daripada Abi Hurairah, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati? Siapakah orang yang lebih layak untuk aku jaga, bersahabat, berkhidmat? Siapa dia? Qala ummuka, makmu. Summa man? Qala ummuka. Summa man? Ummuka. Summa man? Qala abuk. Maknanya 3 kali mak, sekali ayah. Cukuplah kita, hadis ni sudah banyak tuan-tuan, menunjukkan kepada kita ibu lebih utama, diutamakan. Dua-dua tu utama, tapi mak lebih besar. Faedah yang keempat, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Daripada mengandung sampai ke berpisah dengan anak 30 bulan. Ulama fiqh, ulama tafsir, ulama hadis mengatakan bahawa paling kurang tempoh mengandung 6 bulan. Maknanya 6 bulan, sebabnya dalil ayat lain, tulis. Dalil ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 233, Allah kata, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. Ibu-ibu hendaklah memberi susu kepada anaknya 2 tahun cukup. Mana ayat ni 2 tahun cukup, menunjukkan kepada 6 bulan untuk mengandung. 6 bulan untuk mengandung. Jadi 6 bulan mengandung, tinggal ada 2 tahun untuk semua sekali 2 tahun, maka tinggal lagi masa mengandung 6 bulan. Ini istinbat ini daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ali kata lagi tu, kemudian diterima oleh para ulama usul, kata hazan nau' minal istilal. Dia kata istilal dilalatul isyarah. Isyarat maknanya 30 tolak 24 jadi 6. Jadi 6 bulan. Jadi alhamdulillah 6 bulan mengandung. Jadi kalau orang mengandung 9 bulan, maknanya Allah Ta'ala peruntukkan bajet 30 bulan. Mana kalau dia mengandung 9 bulan, tolak. Tak jadilah menyusu 24 bulan. Jadi 23, 21 bulan. Mana kita main matematik macam tu. Yang penting tempoh yang diberi 30 bulan. Allahu Akbar. Baiklah. Kemudian Allah sebut yang terakhir, faedah yang kelima, wa aslih li fi zurriyyati. Wa aslih li fi zurriyyati. Ayat ini Allah Ta'ala nak beri kepada kita sentiasa. Bila kita berdoa, doa 2 dimensi. Atas, bawah. Ya Allah, ampunkan dosa aku, 2 ibu bapa aku, dan zuriatku. Mana kita doa daripada atas bawah. Mana jangan doa ayah saja. Sebab ayah kita benda lepas. Anak cucu kita benda mustakbal akan datang. Maknanya kalau kita baik dengan ayah tapi tak ada orang khidmat kepada kita, letih juga. Jadi kita nak dua-dua. Nak kita khidmat kepada ibu bapa, anak cucu pula khidmat kepada kita, ya Rabbal Alamin. Maka kerana itulah dia kata, tuan-tuan tanda sikit. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, wa aslih li fi zuriyati. Allah Ta'ala nyatakan dalam doa yang kita baca ni, yang orang 40 baca ni, dia minta dengan Allah Ta'ala 3 perkara. 3 perkara kita minta dalam doa ni. Baca. Yang pertama, minta nak jadi orang bersyukur. Yang kedua, nak jadi orang taat. Yang ketiga, minta zuriat penyambung keturunan kita yang soleh.
Maka kerana itu ahli-ahli tadabbur dia kata ada dua perkara. Perkara yang pertama, anna maratibas sa'adah salasun. Peringkat kebahagiaan itu ada 3. Akmaluhan nafsaniyah. Yang pertama, yang paling tinggi, iaitulah ketenangan diri kita apabila hati sentiasa bersyukur pada nikmat Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua, kebahagiaan tubuh badan apabila kita boleh beribadat, boleh khidmat, boleh buat benda baik. Yang ketiga, kebahagiaan di luar daripada tubuh kita, luar daripada hati kita, iaitulah kebahagiaan yang ada pada anak cucu. Allah suka kita. Nenek tengok cucu bahagia, oh suka, bangga tak? Siapa jadi cerita, makcik nak pergi mana sibuk ni? Oi, nak pergi Kuala Lumpur. Buat apa? Dia kata nak pergi Kongo anak. Cucu Kongo. Kata gapo Kongo tu? Terima jenazah. Allah kata berat tu. Ajar molek. Nak pergi Kuala Lumpur, anak nak Kongo, cucu nak Kongo, terima ijazah. Jadi tak kerti nak sebut ni pakai terima jenazah pula dah. Ai naudzubillah. Sebab yang kedua, tengok. Sebab yang kedua, menjaga tertib ayat. Yang pertama, Allah Ta'ala letak syukur. Syukur dulu. Sebab syukur tu amalan hati. Kemudian amalan anggota. Maka syukur, amal tu dia panggil amalan hati dengan amalan anggota. Kemudian untuk melengkapkan semua itu, mari daripada keturunan kita yang akan meneruskannya. Alhamdulillah, dapatlah kita mencari 5 faedah dalam di siri ini. InsyaAllah kita sambung lagi cerita anak-anak dengan ibu bapa dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.